من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا كريم. ثم أما بعد، لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز لكم بالفرمان الله عز وجل dalam Al-Quran Al-Karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah mana kita mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada kita semua, in kuntum tuhibbuna Allah, sekiranya kamu semua ni kita mencintai Allah, fattabi'uni, maka syaratnya hendaklah kau ikut aku. Jadi perlu kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan ikut sunnah aku, yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintai kamu. Al-Fatihah yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan alim ulama, tuan-tuan guru, barisan sarjana, para cendekiawan yang dihormati pimpinan-pimpinan jamaah, pimpinan masjid, masyarakat, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berhimpun bersama-sama pada malam ini. Setelah mana saya kira ada banyak bulan juga kita tak bersama muka. Bulan lepas minta maaf saya mendirikan ibadat umrah. Bulan sebelum pun agak sibuk. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan ini azam kita carry forward tahun lepas lagi. Mudah-mudahan tahun ini insyaAllah boleh khatam. Pasal kita pun dah berada pada bab penghujung ni. Tinggal 2-3 bab saja lagi insyaAllah. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak baca kitab Syama'il untuk menyambung pengajian kita sebelum kali ini, mungkin ada baiknya untuk kita bersama-sama, setelah mana tadi pun saya dengar doa tuan imam kita mendoakan kesejahteraan rakan-rakan kita di Palestin, yang kita pun dah tak tahu dah ini hari keberapa ke tak? Ke-1 lebih kan? Dah masuk 1 dah? Dah masuk hari ke-1 lebih. Mungkin semangat cakna hidup itu dah semakin kekurangan. Tapi di sana ada satu perkembangan yang terbaru yang perlu kita ni untuk kita renew balik semangat kita terhadap solidariti kita bersama rakan-rakan kita yang sedang berusaha untuk membebaskan Al-Aqsa, supaya membolehkan kita satu hari nanti insya-Allah tak ada tuan-tuan kita dapat solat dalam Al-Aqsa dalam keadaan dia telah pun merdeka. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan semalam ialah kita tahu bahawa sebenarnya tentera rejim Zionis ini apabila dia mula melancarkan serangan sebagai tindak balas mereka ke atas operasi Taufan al-Aqsa, mereka melancarkan serangan mereka hanya tertumpu dekat detik Gaza saja, di Gaza. Dan kita pun tahu bahawa tuan-tuan di antara matlamat utama objektif sini, saya tahu ramai yang retired army, so any mission, any operation dia ada dia punya objektif dia. Dan kita pun tahu tuan-tuan, ini bukan open secret, menyatakan bahawa objektif serangan ke atas Gaza ini ada beberapa. Yang pertamanya ialah apa? Yang pertamanya untuk membunuh pemimpin-pemimpin utama dalam pergerakan Hamas yang merupakan kader ataupun pemimpin masyarakat. Hamas ni dia adalah merupakan organisasi masyarakat. Hamas ni macam parti politik, dan oleh kerana dia tidak ada negara, dia bukannya satu kerajaan yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa, maka dia tidak boleh memiliki kementerian pertahanan ataupun tentera mereka yang tersendiri. Paling kuat pun mereka boleh buat adalah polis, dan juga mereka boleh menubuhkan apa yang dipanggil sebagai faksi ketenteraan. Kita panggil dalam bahasa kampung sayap tentera. Sayap tentera. Maka sayap tentera mereka ini dipanggil sebagai Brigade Izzuddin Qassam. Benda sama je, cuma yang Hamas ni lebih bersifat organisasi masyarakat ataupun parti politik lah dalam mudah. Kalau di sana lebih bersifat macam parti politik. Sementara sayap tenteranya pula adalah Brigade Izzuddin Qassam. Maka tuan-tuan, dah masuk hari ke dah lebih 100 hari mereka cuba untuk
menepati dan mencapai objektif utama itu, iaitu untuk melumpuhkan pemimpin-pemimpin Hamas. Tapi mereka berjaya ke tak berjaya, tuan-tuan? Tak berjaya. Yang keduanya, mereka juga cuba untuk membunuh pemimpin-pemimpin utama Brigade Infantry Qassam tadi, pemimpin sayap ketenteraan. Sampai ke hari ini mereka berjaya ke tak berjaya? Memang ada ramai yang mati syahid, terdiri daripada askar ataupun terdiri daripada kita punya murabit yang berada dalam medan, dan kita berdoakan agar Allah menerima mereka sebagai syuhada. Memang ramai yang mati syahid. Tapi adakah mereka berjaya untuk melumpuhkan kepimpinan Brigade Infantry Qassam? Tidak berjaya sama sekali. Mereka juga, tuan-tuan, cuba untuk apa? Menjejak di manakah terowong yang menjadi tempat laluan dan menjadi bandar dalam bandar yang membolehkan rakyat Palestin ini, walaupun mereka itu disekat, setiap sempadan keluar dan masuk di Gaza itu disekat, tapi mereka masih lagi boleh ada upaya untuk survive, sama ada untuk tujuan siber, untuk tujuan kemasyarakatan ataupun untuk tujuan pertahanan. Bagaimana mereka boleh membuat senjata-senjata mereka sendiri. Bukan saya nak galakkan elemen senjata, tidak, tapi itu faktanya. Mereka berjaya tak menemui, tuan-tuan, terowongan tersebut? Ada yang mereka temui tu. Apa-apa saja mereka temui, tuan-tuan, terus keluar dalam berita. Itu yang senarai kalender hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Yang mereka kata itulah dia jadual bertugas tentera Hamas kan. Sedangkan itu jadual bertugas bagi orang-orang yang duduk kat basement dekat hospital pun. Okay. Bila dah tersalah rekod video, baru mereka delete itu semua. Tuan-tuan, setakat itu saja mereka mampu. Mereka nak cari belah dalam. Adalah beberapa terowong yang mereka jumpa tu, terowong yang sampai sepi-sepi kat belakang tu berjumpa. Tapi terowong yang utama kat belah bawah tu sampai sekarang mereka tak jumpa lagi. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, dah lama berperang dengan disokong pula dengan ketumbukan tentera daripada Amerika Syarikat. Tuan-tuan, dekat Gaza sekarang ni, orang Amerika pun yang jenis dipanggil apa, geng-geng bukan tentera dari Amerika, tapi tentera upahan, dipanggil bounty hunter kan. Bounty hunter ni, ada di antara mereka yang ambil kontrak untuk bersama-sama dengan tentera pengecut Zionis ni, untuk membunuh orang-orang awam dekat Gaza. Ada di antara mereka yang dapat support daripada bounty hunter ni. Itu juga dengan tentera-tentera ataupun sokongan daripada British dan negara Eropah yang lain. Tapi sampai hari ini gagal. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan, kita sedikit pelik apabila tiba-tiba, sama ada semalam ataupun awal pagi tadi, kita dapat berita bahawa bagaimana rejim Zionis telah pun tiba-tiba melancarkan serangan dekat Lebanon. Bukannya dekat selatan Lebanon. Tuan-tuan faham, kalau di selatan Lebanon itu adalah memang tempat ramainya pelarian Palestin dekat utara Israel lah, ataupun utara Palestin 48. Itu memang tempat di mana terdapat ramai pelarian Palestin. Di situlah berlakunya peristiwa Sabra dan Shatila kan. Sabra Shatila bagaimana rejim Zionis ini dia masuk dan melakukan majzarah, penyembelihan beramai-ramai ke atas orang-orang pelarian Palestin yang duduk dekat selatan Lebanon. Tapi yang mereka nak cakap serangan baru, yang serangan awal pagi tadi adalah berlaku di dekat atas sikit tau. Ada yang kata dekat Beirut, tapi dengan serangan menggunakan drone. Saya tak sempat nak buka artikel. Serangan menggunakan drone yang telah pun mereka dakwa mereka berjaya untuk membunuh salah seorang daripada pemimpin politik ataupun timbalan ketua biro politik pergerakan Hamas yang bernama Syahid Saleh Al-Aruri yang telah mati syahid dalam serangan tersebut. Baik, tuan-tuan, kalau ikut sahabat-sahabat kita di sana, serangan ini begitu pelik. Pasal apa? Pasal kalau mereka menyerang di Gaza, itu normal. Kalau mereka menyerang dekat selatan Lebanon, itu normal. Kalau mereka menyerang dekat selatan Syria, itu normal. Pasal itu memang makanan mereka sekali. Tapi tiba-tiba, tuan-tuan, mereka melancarkan serangan dekat Lebanon, dan yang beberapa hari sebelum ini mereka juga berjaya untuk membunuh salah seorang daripada pegawai tentera kerajaan Iran kan.
Iran. Jadi tindakan-tindakan ini menimbulkan sedikit kebalikan. Bahkan ada di antara penganalisis berpandangan bahawa tak lama lagi kemungkinan besar tentera rejim Zionis ini akan declare, akan mengisytiharkan bahawa peperangan dah tamat dan mereka menang. Mereka menang. Mereka berjaya mencapai objektif, iaitu apa? Membunuh beberapa orang pemimpin yang mereka cari. Sedangkan hakikatnya mereka tak berjaya. Tapi untuk mengaburi pandangan dunia kan, pasal mereka pun dah tak tahan dah pasal peperangan zaman sekarang ni. Dia tak sama dengan peperangan zaman dulu. Peperangan zaman sekarang dia punya kos yang begitu tinggi, dan ekonomi mereka pun dah tak begitu baik lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita doakan agar ada sinar kemenangan. Dan kita yakin satu hari nanti umat Islam akan menang. Pasal apa saja yang berlaku dekat Palestin ini semua Nabi dah sebut. Tuan-tuan jangan ragu-ragu. Kita jangan ragu untuk hulurkan doa, untuk hulurkan bantuan. Jangan ragu pasal Nabi dah sebut bahawa memang ada akan berlaku lagi pertempuran. Yang akhirnya siapa yang menang? Yang akhirnya umat Islam akan menang. Ini di antara kita ada yang ragu-ragu, ada yang masih lagi mempertikaikan dari sudut fakta, number, kenapa Hamas ada lagi, kenapa Hamas mula dulu, dibandingkan pula kekuatan man to man yang atau manpower yang dimiliki kan. Tuan-tuan memang tak nafikan benda penting, betul saksi penting. Tapi tuan-tuan, sejarah membuktikan, tuan-tuan, sejarah umat Islam membuktikan bahawa tidak ada pun kecuali sedikit peperangan yang mana on paper umat Islam dijangka boleh menang. Kebanyakannya bilangan tentera Islam ni sedikit. Sebagai contohlah peperangan Badar, peperangan Uhud, Ahzab. Kalau ada pun peristiwa yang umat Islam ni ramai, mungkin ada sekali itu pun Allah uji umat Islam, iaitu peperangan Hunain. Yang mana peperangan Hunain ni dia berlaku sejurus lepas Nabi Muhammad berjaya untuk membuka kota Mekah. Dan pada waktu itu orang-orang Mekah ni yang dahulunya musyrik, mereka baru isi orang. Mereka baru mengucap kalimah syahadat. Lepas tu bila Nabi bagi tahu, ada satu lagi suku Arab yang belum Islam ni, iaitu suku Saqif dan suku Hawazin yang duduk kat Taif. Maka Nabi tak nak balik ke Madinah. Nabi stay, lepas hari raya terus melancarkan serangan ke atas penduduk Taif daripada suku Saqif dan Hawazin. Pada waktu itu tuan-tuan, geng-geng yang baru isi orang ni, geng-geng ahli baru ni yang baru peluk Islam ni, mereka yang paling bersemangat. Pasal mereka ingat, Nabi Muhammad ni kalau time berperang, time tentera sikit boleh menang, apatah lagi kalau time tentera yang ramai. Maka mereka inilah tuan-tuan, kalau ikut dalam sirah, mereka ini yang duduk depan, mendepani sahabat-sahabat sini, duduk kat depan. Dan akhirnya hampir-hampir kalah. Dan peperangan itu dia tamat begitu saja. Nabi berundur tu ada hikmahnya. Hikmahnya iaitu Saqif dan Hawazin akhirnya tahun depan, tahun berikutnya, tahun ke-9 Hijrah, barulah mereka memeluk agama Islam secara beramai-ramai. Jadi tuan-tuan, begitu juga. Tuan-tuan perasan saya suara macam Nabi Sarif sekarang kan? Tak tahu tuan-tuan, saya dah 3-4 minggu dah sini. Saya baru balik daripada umrah. Dan masa saya buat umrah baru ni, saya ada buat satu pembaruan dengan jemaah saya. Saya bawa 3 bas, 130 orang saya bawa dengan jemaah Rehan. Jadi saya ada buat satu pembaruan, iaitu sementara kita tengah bersemangat isu Palestin, saya nak bawa jemaah tengok sendiri. Saya tak boleh tengok, saya nak tengok. Tapi saya betul bos, saya nak buat jemaah, saya tengok sendiri. Jom kita pergi ke kota Khaybar. Kota Khaybar ni tuan-tuan adalah kota yang terletak lebih kurang 2 jam naik bas, 2 jam bawa kereta ke utara Madinah. Atau bayangkan Mekah bawah, Madinah di utara ya. Mekah Madinah ni kalau naik bas lebih kurang 6 jam lah, 6 jam. Okay. So daripada Madinah ke Khaybar lagi naik ke atas, lagi sejuk tempat ni. Lebih kurang 160-170 km. Apa yang menarik di Khaybar ni, yang menyebabkan saya nak cakap di situ, yang menarik di Khaybar ni ialah Khaybar tuan-tuan, semasa zaman Nabi Muhammad, Khaybar itulah merupakan ibarat negara Israel pada zaman sekarang ni. Tu Khaybar ibarat negara haram Israel pada zaman sekarang.
Dia menjadi kubu kuat kepada orang-orang yang beragama Yahudi, baik bangsa Yahudi yang beragama Yahudi ataupun bangsa Arab yang beragama Yahudi. Walaupun pada permulaannya mereka duduk menjadi PR, menjadi permanent resident dekat Madinah. Kabilah-kabilah Yahudi macam Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah memang duduk kat Khaybar. Tapi oleh kerana pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan, maka Allah menghalau, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad menghalau Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Gunakan Bani Qainuqa dulu dekat pasar Qainuqa tu. Lepas tu diikuti dengan Bani Nadir. Ke mana mereka lari? Mereka lari duduk beramai-ramai dekat kota Khaybar ni, dekat kota Khaybar. Jadi masa tu saya tengok rahsia kenapa Nabi Muhammad ni, kehebatan Nabi Muhammad menentang kota Khaybar ni. Bila saya pergi ke sana tuan-tuan, saya rasa begitu takjub. Takjub kenapa? Takjub dengan persamaan 8 ataupun 7 kubu benteng Yahudi dengan bertempatan-tempatan haram di Palestin yang mereka dirikan sekarang. Iaitu kalau kita pergi ke kota Khaybar, kita akan tengok kubu-kubu Yahudi Khaybar ni. Mereka bina di atas kawasan kanan tinggi, kawasan bukit. Kawasan bukit. Dia macam, kalau kita faham macam kita lah, kalau kita kat gambar ni, dia bina macam dekat tu, Bukit Sulai tu. Dekat belakang kiri kan, dekat Bukit Sulai tu. So dekat sekeliling bukit tu, mereka bina akan kubu kuat, kubur macam di sana tu. Di sana. Lepas tu kat bawah bukit tu lah, dipenuhi dengan ladang kurma. Dan ladang kurma tu dia begitu lebat. Dan dia punya jalan dia bukan straight. Jalan ni orang Yahudi dia buat berapa zigzag. Itu untuk tujuan apa? Untuk tujuan pertahanan. Dia macam masa dia panggil maze apa? Maze ni macam ladang-ladang kurma. Kalau ladang jagung masa dia kan, ladang gandum ni kan luas kan. Dia pun buat jalan bagi orang lalu seperti sesat kan. Untuk tujuan security pertahanan. Jadi ada 8 atau 9 kubu mereka ni, memang kita tak nampak. Bayangkan macam mana orang boleh mengalahkan orang Yahudi duduk ke atas sana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, terutama dekat tepi barat, bukan kat Tepi Gaza ni. Tepi Gaza ni kawasan berbeza. Kalau kita pergi ke tepi barat yang letak dekat sempadan Jordan, yang mana di situlah tuan-tuan melampau Yahudi, dia punya kezaliman ni berbentuk lain. Kezaliman ni lah, mereka ni menyodok rumah-rumah, kampung-kampung di orang Arab Palestin. Dan mereka juga menyodok ladang-ladang kurma. Ladang pokok kelapa sawit pula. Ladang apa? Pokok apa? Pokok zaitun. Dan pokok zaitun yang biasa ditanam dekat bukit-bukit. Mereka akan sodok, dan di situlah tuan-tuan mereka buat rumah-rumah bertempatan Arab. Rumah apartmen besar-besar kan, mereka bina kat bawah tu pula, kat bawah bukit penuh dengan pokok apa? Pokok warqat. Pokok warqat tuan-tuan tengok pokok warqat ni, jangan tuan-tuan faham dia ditanam Pokok warqat ni tak boleh tanam. Dia pokok liar, dia memang tumbuh saja. Dia tumbuh saja. Mana-mana ustaz selebriti yang tuan-tuan sanjung yang kata ada projek rahsia penanaman pokok warqat sebanyak 240 juta ditanam, itu kantong lah tu. Macam ni tuan-tuan percaya, tapi tuan-tuan tak percaya saya. Tapi tuan-tuan tahu percaya ke sekali. Tuan-tuan, pokok warqat tak boleh tanam. Tak boleh tanam. Pasal dia memang pokok yang tuan-tuan pergi Mekah Madinah pun bersepah pokok warqat ni. Dia pokok liar yang tumbuh dekat padang pasir. Itu pokok Yahudi tu. Ada tak Yahudi buat projek penanaman pokok? Ada, tapi bukan pokok warqat. Yahudi tanam pokok apa? Pokok pine. Saya ditulis artikel khabar bulan lepas tepu isu ni. Pokok pine itu memang Yahudi tanam. Pokok pine Yahudi tanam untuk apa? Untuk ubah pemandangan kearaban. Kalau kita pergi dekat Palestin ni, kalau kita pergi dekat Jordan, kita akan nampak banyak pokok zaitun. Pasal itu identiti negara Arab. Pokok zaitun ni dan pokok kurma dan sebagainya. Kalau kat Malaysia, pelancong tengok pokok apa? Jadi identiti kita. Pokok sawit. Jadi dekat sana mereka tanam identiti Arab ni. Itu yang menyebabkan mereka sodok pokok-pokok zaitun ni, dan mereka buat penanaman hutan pokok pine. Tuan-tuan tahu pokok pine, pokok Christmas. Dan daripada pokok Christmas tuan-tuan, berlaku di satu penjajahan pemandangan. Ini satu bentuk penjajahan, colonialism. Penjajahan baru, menjajah pemandangan supaya dia nak tukar pemandangan Arab Palestin ini kepada
kononnya pemandangan berdasarkan Eropah. Benda yang sama boleh sebab kat Turki. Kat Turki, kalau kita pergi ke highway, terutama di belah Asia kan, highway di belah Asia, ini biasa pemandu pelancong tak cerita. Tapi kalau ikut saya, kita tak cerita. Memang terbukti tuan-tuan bahawa sejak daripada zaman Kemalisme, sejak pertama Mustafa Kemal Atatürk, mereka ni telah pun cuba untuk menukarkan sikit Turki daripada menjadi negara yang ada identiti kebangsaan bangsa Turki yang mereka bangga. Turki ni kalau tak saya, mereka banyak tanam pokok. Mereka tanam pokok. Antara pokok yang mereka tanam, pokok ni pokok fistik, bahasa Turki, dalam bahasa masalah pistachio. Pistachio, pokok pistachio kacang cantik. Itu memang ladang banyak subur dekat lah, terutama dalam negara Turki, kat sepanjang Syria, ladang cukup cantik. Tapi geng-geng yang berkiblatkan barat ni, Mustafa yang Kemalisme, mereka ini bersungguh-sungguh untuk menukar identiti pokok ni kepada identiti barat. Kita ni kalau nak maju, biar pemandangan kita macam pemandangan barat, maka tanam pokok pine. Itu asal-usul pokok pine kan. Dan sekarang ni menimbulkan masalah. Kenapa tuan-tuan menimbulkan masalah? Pokok pine ni, apa masalah ni? Masalah ni dah semasa musim panas. Semasa musim panas akan berlaku apa? Akan berlaku kebakaran hutan. Dan dia terbakar pokok pine ni memang disaster lah. Pasal dia rasa kat Malaysia Karak tu ada kan dulu projek penanaman pokok pine. Ada orang camping site dari itu. Saya pernah tengok dalam blog. Memang kita tengok pun kalau terbakar pun memang mudah, pasal dia punya daun-daun dan ranting kan mudah bakar kan, mudah terbakar, jadi tak basah. Tuan-tuan, jadi dengan perkembangan terbaru ni yang saya sebut tadi, iaitu tiba-tiba kita tengok sedikit abnormality ataupun keganjilan serangan terbaru Zionis ini, yang mungkin menunjukkan bahawa mereka pun dah menang, dah letih, tapi mereka nak cover up dengan menyatakan kami berjaya untuk membunuh beberapa orang pemimpin Iran, pemimpin Hamas, dan dijangkakan mungkin mereka akan declare peperangan itu akan mula dikedua mungkin. Tapi anak kuliah tuan-tuan, kita simpati kepada rakyat Gaza dan kita sanjung mereka pasal apa? Walaupun dalam keadaan rumah mereka dah hancur, tapi tuan-tuan tengok luar biasa orang Gaza ni, luar biasa tuan-tuan. Kita kalau kena PKP 2 tahun itu pun kita dah lepas semangat kan. Tapi tuan-tuan memang mereka rumah pun tak ada kebanyakan daripada mereka. Jadi kita doakan agar Allah memudahkan urusan mereka dan menggantikan kehidupan mereka dengan kehidupan yang lebih baik, dan semua yang terkorban itu Allah terima sebagai syuhada di sisinya. Baik tuan-tuan, kita sambung dengan kitab. Betul tak khatam lah. Cuma saya ada sikit masalah tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, saya ada cakap kita berhenti kat mana? Kita kalau ikut catatan saya yang saya takut saya tersalah, kita berhenti dekat bab yang menceritakan mengenai usia atau umur Nabi. Itu kalau ikut yang saya cakap yang ada kitab. Betul, saya dan kita tak confirm, kita belum lagi masuk pada bab yang cerita mengenai kewafatan Nabi, betul tak? Kita dah cerita sikit bab mengenai kewafatan Nabi. Rasa macam pernah macam tak pernah. Pasal saya takut tersalah cakap. Tak apa, kita mula dengan bab kewafatan Nabi. Pasal kalau ikut catatan saya, hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis yang ke-50, iaitu bab yang menceritakan mengenai itulah menjelang kehidupan Nabi, dan seterusnya ialah bab yang cerita pasal usia Nabi. Usia Nabi tuan-tuan, yang pasti Nabi ni usia ni 63 tahun. 63 tahun. Dan saya ingat lagi pada pengajian dalam bab itu 63 tahun. Ramai pun yang dah lepas dapat usia saksi diri kan. Pasal saya ingat lagi kita dah baca beberapa usia para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in yang lain. Ada sahabat yang usia mereka Allah lanjutkan, macam antara sahabat yang usianya panjang, Anas bin Malik. Ada yang usianya panjang. Dan Allah pasal apa? Pasal Nabi pernah berdoa kan, pasal mak dia bagi Anas bin Malik sebagai pekerja staf kepada Nabi Muhammad. Nabi berdoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, kau perbanyakkan akan harta dan anak. So, nak dapat anak yang ramai itu usia dia panjang.
Okay. Jadi ada yang kata dia menikah dalam usia 103 tahun. Macam Sayyidina Osman dia menikah pada usia 80 tahun. Ali 63 tahun, Zubair 64 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Apa istimewanya? Orang pertama yang melempar, yang buat serangan jarak jauh lah. Saya tak nak terhadkan kepada berlembing atau tak terhadkan kepada anak panah. Tapi zaman dulu anak panah lah. Tapi dia orang pertama yang buat serangan jarak jauh. Dia pun meninggal tak ada usianya 82 tahun. Khadijah isteri Nabi contohnya pun usia umar mukminin ini, Khadijah 65 tahun, Maimunah tua sikit 80 tahun, Aisyah 63 tahun. Ada juga di antara keluarga Nabi ini yang meninggal muda. Anak-anak Nabi kan, Qasim, Ibrahim masih kecil dia meninggal. Ada yang Allah takdirkan usianya panjang macam Fatimah usianya panjang dan dapat asar, dapat zuriat. Tapi usianya pun tak panjang. Fatimah ni meninggal tak ada usianya lebih kurang 25 tahun saja. Ada riwayat menyatakan beberapa bulan lepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah. Jadi usia ni tuan-tuan, dia kata usia ni ada nombor saja kan? Ada nombor saja. Dikatakan ramai juga yang jemaah masjid ni yang ramai join club pencin tahun lepas katanya. Dan tuan-tuan, pencin juga. Tapi satu perspektif kita faham, yang kita duk mengaji hadis pasal Nabi, kebanyakan hadis pasal Nabi ni semuanya berita semasa usia Nabi antara 53 sampai 63 tahun. Buat berperang Nabi bukan mula berperang yang kita cerita kehebatan Nabi berperang ni, dia punya kepahlawanan dan sebagainya. Bukan semasa usia Nabi ni yang muda dia tak. Bukan semasa usia Nabi 30 tahun, 40 tahun, tidak. Tapi semasa usia Nabi untuk 55 tahun dan ke atas. Kita kalau dah masuk 55 tu dah mula merancang untuk stop kerja. Tapi ini hebatnya Nabi. Baik tuan-tuan, maka insyaAllah berdasarkan kepada persetujuan kita akan masuk ke bab yang baru lah. Bab yang baru, ini bukan bab terakhir. Bab yang baru, qala musannif rahmatullahi alaihi, telah berkata dalam kitab yang Al-Imam At-Tirmidzi, wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin rabbil alamin, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan di akhirat. Babun maja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang padanya menceritakan berkaitan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini adalah bab yang kalau para ahbab Rasul baca, dia bab yang agak mengiris perasaan kita. Pasal bab ini adalah bab yang menyedihkan. Tetapi Imam Tirmizi dia tidak menjadikan bab ini sebagai bab terakhir. Kerana apa? Kerana lepas kewafatan Nabi ada lagi beberapa sudut pemanfaatan lepas kewafatan Nabi itu pasca kematian yang perlu dijadikan iktibar. Okay? Maka dengan sebab itu Imam Tirmizi dia berijtihad untuk tidak menjadikan bab ini sebagai bab terakhir. Pasal ada sebagian orang mungkin menjangkakan kalau aku belajar mengenai sirah Nabi ini, maka aku akan jadikan kewafatan Nabi itu sebagai terakhir. Tapi bagi Imam Tirmizi tidak. Bagi Imam Tirmizi ini dia tidak tengok bab terakhir, bab cerita pasal mimpi Nabi. Pasal mimpi Nabi. Begitulah tuan-tuan, kalau kita pun boleh membayangkan bagaimana para ulama rasa sayu bila membaca akan bab ini. Apatah lagi para sahabat khususnya sahabat yang duduk kat Madinah yang terdiri daripada golongan Muhajirin dan Ansar, yang mereka ni tuan-tuan bertahun-tahun mereka ni bersama-sama dengan Nabi. Contohnya Abu Bakar contohnya. Abu Bakar tuan-tuan, dia ni bersama dengan Nabi sejak daripada umur kanak-kanak lagi. Pasal mereka ni rakan sekampung. Dekat mana tuan-tuan asalnya kampung Abu Bakar dan kampung Nabi Muhammad? Asalnya kat mana? Lahir kat mana? Dia berlahir kat mana? Soalan mudah ni. Nabi Muhammad dia lahir kat mana? Lahir kat Mekah. Bukan nak tanya kat jalan berapa, bosku berapa, tak. Lahir kat Mekah. Lahir kat Mekah. Abu Bakar pun lahir kat Mekah juga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki nanti tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Tuan-tuan ada dapat pergi haji tahun ni. Tuan-tuan tanya dah Mutawi, kat mana rumah Abu Bakar? Kat mana rumah Nabi? Nak kata dekat sangat, tidak dekat sangat, tapi dekat dalam kompon yang sama. Macam rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar ni dia terletak dekat Mekah Tabuk.
Kalau tuan-tuan pergi ke dataran marmar putih tu, tuan-tuan akan nampak clock tower kan? Tu, Burjul Bait. Itu bukan rumah bakar. Rumah bakar belah kanan, 2-3 blok belah kanan. Kat situ rumah bakar. Sekarang ni didirikan macam shopping kompleks. Lepas tu tapak yang percayai tapak rumah bakar tu sekarang ni dibuat wakaf surau. Orang boleh semayang kat situ. Itu rumah bakar. Rumah Nabi Muhammad SAW dilahirkan kat mana? Rumah Nabi Muhammad, siapa yang ingat lagi masa kita sa'i, pergi buat sa'i di antara bukit apa? Safa dan Marwah. Rumah kelahiran Nabi ni dia tak jauh daripada Bukit Marwah tu. Bukit Marwah, kawasan yang dipanggil sebagai Al-Ghazza. Itu kawasan tu dipanggil sebagai Al-Ghazza, bukan di Gaza, Palestin, tapi Al-Ghazza. Jadi rumah mereka tak jauh. Itu juga rumah-rumah As-Sabiqun al-Awwalun, golongan awal kan, yang dirinya sebagai markas untuk berdakwah secara sulit. Siapa tahu rumah sahabat yang Allah jadikan, yang Nabi pilih rumah ni, rumah dakwah secara sulit. Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Dulu tuan-tuan, masa saya tak mengaji betul tu, saya selalu ceramah menyatakan sampai ke hari ini rumah Al-Aqam bin Abi Al-Aqam tak diketahui. Kalau saya pernah tersebut benda tu, saya minta ampun. Fakta itu salah. Bila kita mengaji, kita buka kitab, rupanya rumah Al-Aqam bin Abi Al-Aqam ni adalah rumah yang paling orang tak jangka. Orang tak jangka itu lokasi yang menjadi tempat dakwah sulit pada peringkat awal Makkah. Dekat mana lokasinya? Lokasinya tak jauh daripada Bukit Safa. Tak ada daripada Bukit bukannya shopping kompleks Safwah tu. Bukit Safa. Sebelum Babu Salam, kat situ ada tapak tu, dia pergi jumping lain sikit, adalah. Kalau kita pergi nanti, kita akan tahu. Itu tapak Al-Aqam yang ambil Al-Aqam. Jadi mereka ni tuan-tuan, sejak daripada zaman kanak-kanak lagi hidup bersama, sedang bersama. Tapi apabila Abu Bakar mendapat maklumat yang Rasulullah telah berwafat dekat rumah anak dia, dekat rumah Aisyah ni sama dengan Nabi kan. Jadi pada waktu itulah tuan-tuan, Abu Bakar ni merasakan bahu dia begitu berat. Pasal apa? Pertama, nak terima fakta berkenaan. Yang kedua ni tuan-tuan, di sekeliling Abu Bakar ni, di sekeliling Abu Bakar, siapa di sekeliling Abu Bakar? Umar, Uthman dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kebanyakan mereka ni tak percaya lah. Mereka tak boleh menerima, tak percaya. Bahkan Umar menyatakan barang siapa yang menyatakan Nabi Muhammad dah wafat, maka dia percaya aku akan hentak tempur dia. Itu memang setiap Umar lah. Dia memang kalau dia tak berhati, dia buat macam tu je kan. Tuan-tuan, betapa beratnya bebanan yang ditanggung oleh Abu Bakar. Pertama, nak menerima fakta yang Nabi Muhammad yang merupakan asbab bercantum di hubungan yang terlangit dengan bumi. Tapi akhirnya asbab tersebut terus sudah tidak ada. Dan kalau dulu mereka ada masalah, terus tanya Nabi, terus dapat jawapan. Kata Abu Bakar, bila tahu Rasulullah wafat, dia pernah bercakap dah mesti benda ni akan beralih kepada aku. Jadi pasal Abu Bakar ni, dia rasa begitu berat apabila mendengar berita kepada Nabi. Bahkan dalam kitab yang mensyarahkan hadis-hadis terawal dalam bab ini pun menyatakan bahawa tidak adalah fitnah terbesar. Tidak ada fitnah terbesar untuk umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, bila sebut fitnah, tuan-tuan jangan faham fitnah ni macam fitnah bahasa Melayu ni. Fitnah bahasa Melayu ni orang faham apa? Tuduhan jahat. Ya. Fitnah dalam bahasa Arab ni luar dari itu. Dalam Quran bila sebut fitnah, yang Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Itu bukan fitnah Melayu ni, itu syirik. Itu maksudnya syirik. Fitnah juga membawa masa ujian. Fatanna walakan fatanna. Kami uji manusia sebagai contoh dalam Quran. Ada sebuah yang berkenaan. Jadi ulama sepakat beritahu tidak adalah fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad melainkan sejurus selepas kewafatan Nabi SAW. Kerana pada waktu itu terputus hubungan langit dan bumi, dan mereka ini terpaksa kuat semangat untuk berikhtiar apakah yang perlu dilakukan. Apa bukti? Bukti ni Nabi Muhammad wafat hari apa? Wafat Isnin. Tapi tuan-tuan tahu tak Nabi Muhammad ni dikebumikan jenazahnya dekat kubur yang ada sekarang ni pada hari apa? Ada kata hari Rabu, dan ada juga riwayat kata
malam Khamis. Dia waktu terlajak kali Khamis tu. Kenapa lama? Kenapa lama? Pasal satu benda yang baru bagi mereka tak tahu. Nak teliti betul-betul apakah dia pandangan para sahabat yang mendengar siri-siri kuliah Nabi. Mungkin Abu Bakar dengar kuliah Nabi, Nabi beritahu begini. Mungkin ada sahabat lain dengar urusan jenazah Nabi daripada sahabat lain kan kata begini. Maka mengambil masa tuan-tuan untuk kita buat keputusan yang terbaik. Lepas tu ditambah pula jenazah Nabi Muhammad itu tidak dikeluarkan. Dia duduk dekat rumah Aisyah saja. So para sahabat pun bergilir-gilir untuk apa? Untuk salat jenazah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat mana Nabi wafat? Nabi wafat dekat Madinah itu, dekat kubur Nabi sekarang, dekat Masjid Nabi. Dan tuan-tuan faham juga bahawa kubur Nabi sekarang ni asalnya berada di luar masjid. Asalnya berada di luar masjid. Ni masjid asal Masjid Nabi, Masjid lama Nabi. Kalau kita bayangkan ini masjid lama, ini masjid lama Nabi ya, Nabi. Rumah Aisyah kat situ. Itu belah kanan saya. Belah kanan saya kat belah kiri tuan-tuan. Rumah Aisyah kat situ. So di situlah tuan-tuan tempat Rasulullah wafat. Dari situ tuan-tuan, sekarang ni kita bila kita nak ziarah Nabi, kita akan masuk daripada pintu depan Babu Salam, pintu nombor 1 tu. Lepas tu boleh jalan. Sekarang cantik sikit lah. Sekarang ni pasal dulu tempat tu orang semayang, jadi nak ziarah tu agak cacat berbah sikit. Tapi sekarang ni tempat semayang tu dah dijadikan sebagai tempat laluan. Orang nak ziarah Nabi terus saja pergi ke sana untuk pergi ke dipanggil Muwajah Syarifah. Muwajah Syarifah ni yang pintu emas lah, pintu emas yang ada kubur Nabi, kubur Abu Bakar dan kubur Umar bin Al-Khattab. Jadi tuan-tuan insyaAllah kita baca hadis utama dalam bab ini. Hadis dalam bab ini adalah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, akhiru nazartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pandangan terakhir aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan terakhir Anas bin Malik kata Nabi semasa Nabi masih hidup. Dan kita tahu Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang beruntung. Kerana apa? Kerana dia ni maula, dia ni macam budak kepada Nabi lah. Dan Ummu Sulaim bila Nabi berhijrah ke Madinah, Ummu Sulaim ni tak ada hadiah nak bagi pada Nabi, maka dia hadiahkan terus anak ni, Anas bin Malik, untuk jadikan sebagai pembantu khadam pada Nabi. Jadi tuan-tuan, Anas bin Malik ni memang senantiasa dapat dia buat jalan masa dia budak. Dia ada akses dia budak. Bila dia budak, maksudnya dia boleh dah masuk ke rumah Ummahatul Mukminin ni masa dia budak lagi pada waktu itu. Okey, kemudian Anas bin Malik beritahu, kali terakhir aku melihat wajah Nabi, Kashfas Satarat Yaumul Itsnain, iaitu pada hari Isnin, di saat Nabi sedang gering. Pada waktu itu bagi dia dilihat sedang membuka akan satrah. Satrah ni macam bidai ataupun langsi ataupun tabik. Cuma bila disebut satrah tuan-tuan, itulah pintu zaman dulu. Itu zaman dulu tuan-tuan, dia macam satrah. Ada juga yang diperbuat daripada pokok, ada juga diperbuat daripada pokok. Kalau kita buat pokok kayu, dibuat daripada kayu. Dibuat daripada kayu. Kayunya biasanya kalau yang orang kaya, kayu-kayu itu dibeli daripada India, dibawa import daripada tanah kayu. Tapi kalau yang sederhana itu mereka akan buat daripada apa? Kepingan kayu pokok kurma. Cuma kayu pokok kurma ni dia tak tahan. Dia tak tahan ya. Okey. Maka Anas bin Malik berkata, aku melihat Nabi sedang menyikap akan kain tabir rumah baginda pada hari apa? Pada Yaumul Itsnain, pada hari Isnin. Walaupun tak disebut pukul berapa, tapi ulama hadis menyatakan berdasarkan pada hadis yang lain, peristiwa Nabi menyikap tabir itu berlaku pada waktu subuh. Pada waktu fajar. Fanazartu ila wajhihi ka'annahu warqatul mushaf. Aku melihat kepada wajah Nabi. Aku tengok wajah Nabi ni macam warqatul mushaf, macam lembaran mushaf. Zaman dahulu ada tak teknologi menulis ni? Ada. Mereka menulis di atas apa? Bukan di atas kertas, tapi di atas apa? Di atas macam lembaran. Dipanggil tu fiber pokok kurma tu. Mereka cantum-cantumkan, pasangkan. Mereka buat macam kepingan. Jadi Anas bin Malik nak bagi tahu apa ke sini?
itu beliau ni seperti gambaran mushaf. Jadi ulama menyatakan apa maksud gambaran mushaf ni? Maksudnya ada dua kebarangkalian. Yang pertamanya terlalu bercahaya. Yang keduanya mungkin Rasulullah tu kelihatan begitu penat. Itu benar. Pasal Rasulullah ni, apakah asbab yang membawa kepada kewafatan Nabi? Keracunan. Racunnya berlaku semasa peperangan apa? Peperangan Khaybar, tempat yang saya pergi 4 minggu sudah. 4 minggu sudah saya pergi situ. Saya melihat tempat di mana, tempat yang mana Rasulullah diracun selepas peperangan Khaybar, diracun oleh perempuan Yahudi. Dan peristiwa ini dia berlaku pada tahun ke-7 Khaybar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. So Nabi menanggung sakit itu lebih kurang 3-4 tahun. Tapi 3-4 tahun yang tuan Nabi masih lagi berperang. Nabi masih memimpin peperangan Tabuk. Nabi masih lagi menghantar para sahabat untuk pergi ke Mu'tah dan seumpamanya. Okay. Jadi dua kebarangkalian. Kemudian pada waktu itu ada yang menyatakan wan nasu khalfa Abi Bakar, dan pada waktu itu manusia, jadi jemaah masjid pada waktu subuh. Ini cerita jemaah subuh ni. Jemaah subuh pada waktu itu yang ada bin Malik pun bersama-sama dengan jemaah subuh tersebut. Tuan-tuan bayangkan sahabat di sini. Pada waktu itu jemaah berada di belakang Abu Bakar. Abu Bakar duduk ke depan. Abu Bakar duduk ke depan. Fa'asyara ila nas. Fakana nas ay yattarabu. Fa'asyara ila nas anis bitu. Bila mana mereka melihat Rasulullah menunjukkan wajahnya, maka manusia pun kita tengok Nabi ni dah macam nak keluar pintu kan. Jadi sebagian daripada sahabat dia mula buka laluan. Mereka mengharapkan Nabi keluar dari rumah untuk memimpin solat. Tapi akhirnya Nabi buat apa? Nabi menunjukkan isyarat tangan. Nabi menyatakan itu dia tak boleh nampak sahabat. Fa'asyara ila nasi anif butu. Maka Nabi pun menunjukkan isyarat tangan supaya para sahabat yang diri itu bagi Nabi duduk, kekal di mana kamu berada. Wa Abu Bakar yang umum. Dan akhirnya tuan-tuan, Abu Bakar telah pun mengimamkan akan solat subuh berkenaan. Wa al-qasah. Al-qasah ni maksudnya Abu Bakar telah menjadi imam solat dan memberikan isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak daripada tempat mereka dan mengikat kain tali rumah Rasulullah. Dan disebut tuan-tuan bahawa Rasulullah SAW wa tuwfiya Rasulullah SAW min akhir dzalikal yawm. Rasulullah akhirnya tuan-tuan telah wafat pada akhir hari tersebut. Bila disebut pada akhir hari itu, akhir hari ini tuan-tuan bukan bermaksud pada waktu petang, tapi akhir hari ini tuan-tuan ingat Rasulullah wafat pada waktu bila? Rasulullah wafat pada waktu duha. Ibu mereka minta pada waktu duha. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit gambaran bagaimana peristiwa kewafatan Nabi SAW. Yang mana kalau ikut syarah untuk guru saya, dia menyatakan bahawa Rasulullah ni dia wafat tarikhnya pada 12 Rabiul Awal dekat rumah Aisyah. Nanti kita akan sembang lagi pada bulan akan datang. Kemudian kita pun tahu tuan-tuan bahawa Rasulullah ni dia mula rasa sakit perut, maradul sudah dan wal baras, sakit perut dan sakit kepala. Dia bermula sejak apa? Sejak bulan Safar lagi, dan dia membawa kepada Rabiul Awal. Lama tu Rasulullah sakit. Kita Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal kan, itu tarikh yang pasti. Tuan-tuan, bila sebut 12 Rabiul Awal ni bukannya semata-mata tarikh kelahiran Nabi saja. Itu ulama sisih. Tapi ulama tidak ada khilaf pada menyatakan Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal. Itu tarikh wafat Nabi. Dan para ulama beritahu Nabi berada pada keadaan yang betul-betul sakit. Sakit ni macam sama sekarang, sakit yang kena bawa dekat ICU sana lah. Selama jadi kurang 2 minggu. Ada kata 13, ada kata 12 hari, ada kata 14 hari. Cuma walaupun sakit tu tuan-tuan, walaupun sakit teruk tu, diriwayatkan bahawa Rasulullah masih lagi mampu untuk salat selama 11 hari. Hanya lebih kurang 3-4 hari saja Rasulullah pada puncak sakitnya Rasulullah tak mampu dah nak salat dekat masjid walaupun 11 saja. 11 saja. Okay, so pada hari terakhir tuan-tuan, ulama beritahu
faqadat taqah, telah pun hilang kekuatan untuk pergi ke masjid. Dan Abu Bakar tuan-tuan yang mengimamkan solat berkenaan semasa Nabi duduk kat rumah. Dan itu juga merupakan satu isyarat bahawa Abu Bakar ni adalah orang yang paling layak untuk mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, saya rasa berdasarkan kemampuan saya kurang sihat sekarang, dan suara pun tak berapa cantik. Mungkin saya nak berhenti kat sini buat satu hadis yang kita baca malam ni. Cuba tuan-tuan, apa pengajaran daripada hadis yang kita nak ambil? Pengajaran tuan-tuan ini saya kaitkan dengan satu lagi soalan lain, iaitu apakah ungkapan terakhir Nabi pada umat manusia? Apa yang sebutan atau nasihat terakhir Nabi kepada kita? Nabi panggil kita, kan? Yang popularnya, yang popularnya Nabi sebut apa? Ummati. Tuan-tuan kalau ikut riwayat, Nabi sebut ummati ini dekat tempat lain. Bukannya semasa Nabi sedang berada pada kemuncak kegeringan yang membawa kepada sakaratul maut. Adapun kalau ikut riwayat yang sahih, disebut bahawa pesanan terakhir Nabi sebelum wafat adalah Nabi berpesan kepada umatnya, as-salah. Nabi berpesan kepada kita, solat, jaga solat. Sebanyak 2 kali Nabi sebut as-salah dan as-salah. Kemudian Nabi sambung, ittaqullah fima malakat aymanukum. Dan takutlah kamu kepada Allah walaupun memabitkan fima malakat aymanukum. Apa maksud fima malakat aymanukum ni? Maksudnya walaupun kamu di saat kamu sedang berurusan dengan budak-budak di bawah tanggungan kamu, hamba-hamba, kan? Zaman Nabi dulu sistem hamba masih ada lagi, sistem pembelian budak dia masih ada lagi. Jadi tuan-tuan, pada waktu itu martabat manusia yang paling rendah lah kalau ikut budaya Arab lama adalah orang-orang yang boleh dijual beli. Aku jual budak ni. Jadi budak yang paling rendah lah. So Nabi beritahu kepada kita, ini bukan bermakna yang Nabi endorse amalan perhambaan, tidak. Sebenarnya Nabi yang telah berjaya untuk menghapuskan amalan perhambaan. Ini sudut pandang yang kita faham. Jangan pula salah faham, kata Nabi sampai ke usia penghujungnya Nabi iktiraf ke sistem perhambaan. Bukan, kan? Yang Nabi nak ajar kepada kita ialah walaupun kau masih lagi mengamalkan pembelian budak sebagai pembantu kau, atau zaman sekarang kita tak ada budak lah, kita ada pekerja. Tuan-tuan mungkin buat bisnes, tuan-tuan employ bekerja sebagai pembantu tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan dekat rumah mungkin dah kurang upaya, tuan-tuan bayar nurse, bayar budak tolong jaga, kan? Ini ada level manusia biasa. Kita akan cakap ikut sekali kita, betul tak? Kebiasaan dia lah, tak semua dari itu. So Nabi berpesan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah walaupun semasa kamu berurusan dengan jenis manusia yang kamu anggap kelas bawah ini. Yang kita tak perhatian tuan-tuan ialah pesanan terakhir Nabi, iaitu as-salah. Sehingga kan Nabi tuan-tuan wafat dalam keadaan dia, benda yang paling Nabi nak tengok para sahabat ni lah, adakah sahabatnya semasa dah masuk waktu tersebut ada kat saf ke tak ada kat saf. Nanti kita akan baca tuan-tuan bagaimana Nabi bila tengok para sahabat dah ada kat saf, Nabi tersenyum. Seronok Nabi, tuan-tuan. Nabi tahulah ahli jemaah dan seluruh penduduk taman mahkota, taman. Saya taman mahkota idaman, ini mahkota Melaka. Kalau Nabi tahu tuan-tuan bahawa ahli qaryah seluruh taman kita ni semua datang ke masjid, kita yakin Nabi Muhammad akan tersenyum tengok kita. Pasal itu pesanan terakhir Nabi. Maka untuk tuan-tuan, pengajaran kepada kita ialah sedar tuan-tuan bahawa solat ni, solat berjemaah terutama kat masjid, itulah yang merupakan kekuatan bagi umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad paling sayang kepada sahabatnya yang sentiasa melazimi akan solat berjemaah di masjid. Mudah-mudahan Allah mencampakkan rasa cinta dan rasa keinginan untuk ittiba' sunnah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dan agar Allah mencampakkan kefahaman kepada kita. Minta maaf tuan-tuan atas segala salah. Suara pun kalau tak faham tuan-tuan, tapi faham kan? Ada orang kan? Sekali berjalan di salib tuan-tuan. Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam.